Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Rohida Abdul Rahman dan juga Norisah Abdul Talib dan sahabat-sahabat yang lain. Saya mohon maaf kerana kita tak dapat membuat perkongsian Bidayatul Hidayah Malah Hayati Quran pada jam 10 dan 8 pagi tadi kerana ada urusan orang datang ke rumah untuk baiki rumah. Lalu kita berkongsi pada waktu ini, moga-moga tetap adanya manfaat insya-Allah. Lalu ahlan-ahlan Kak Kamiza, Hamimah, Zabariyah, Muslimah Mahmud, Siti Sahara dan sahabat-sahabat yang lain. Lalu sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu kongsi, bantu sebar luas, bantu tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat 123. Bagaimana disebutkan di sini bahawa hendaklah rajin membuat persiapan untuk kematian. Itu kita telah baca. Dan bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Ghazali tak bersetuju dengan orang yang mana tak nak berusaha meninggalkan maksiat. Lalu pada waktu itu dia kata tak apa, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang, Allah boleh mengampunkan. Maka Imam Ghazali tak bersetuju. Lalu dia berkata, kenapa engkau tak cakap macam tu ketika mana nak belajar menuntut ilmu? Tak apa, Allah kan maha mengetahui, aku tak payah belajar pun Allah tetap bagi ilmu. Tak apa, untuk dunia Allah kan maha kaya, Allah memiliki semua khazanah. Lalu aku tak payah bekerja, berniaga, berusaha pun Allah boleh bagi aku rezeki. Tak ada manusia yang pada waktu itu bila dia bercakap begitu orang akan bersetuju. Samalah juga kata Imam Ghazali bahawa adalah tak betul bila seseorang itu dia langsung tak berusaha meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, bahkan dia tak nak bertaubat. Lalu pada waktu itu dia berkata tak apa, Allah akan ampunkan dosa aku. Ianya adalah sangat salah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kata Imam Ghazali, okey, dan ketahuilah bahawa sesiapa yang mahu, okey sebentar, kita baca daripada muka surat 123. Okey, pada baris yang keempat, muka surat 123, sahabat catat pada baris yang keempat. Kata Imam Ghazali, maka jangan sekali-kali engkau berkata, Allah tu maha pengampun, Allah maha mulia, Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah boleh mengampun dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Maka pada waktu itu Allahumma salli Sayyidina Muhammad, banyak orang kata begitu. Tak apa, Allah kan maha pengampun, Allah kan boleh mengampunkan dosa hamba-hambanya, tapi dia tak bertaubat, tapi dia tak berusaha meninggalkan maksiat. Tetapi dia berani berkata begitu seolah-olah dia mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Ghazali, maka jangan sekali-kali engkau berkata Allah itu maha pengampun, Allah mengampuni dosa hamba-hamba yang berbuat maksiat. Kata Imam Ghazali, ucapan seperti itu adalah ucapan yang sangat benar. Allah Ghafur, Allah memang maha pengampun, Allah boleh mengampunkan dosa hamba-hambanya.
Akan tetapi kata Imam Ghazali, orang yang mengatakan seperti ini tanpa meninggalkan maksiat, tanpa memulakan langkah untuk bertaubat adalah layak digelar ahmak. Ahmak bahasa Arab terjemahannya adalah bodoh, seperti gelaran yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam sabdaan baginda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ahmak, ataupun dalam sebahagian riwayat wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sabda Nabi, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa memperhitungkan dirinya dan dia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Itu orang yang cerdik. Pada waktu itu dia beramal untuk apa? Untuk kehidupan selepas mati. Sebaliknya sabda Nabi SAW, sedangkan orang yang ahmak, orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dia. Dia tak nak bertaubat, dia tak nak tinggalkan maksiat, dia ikut nafsu dia. Pada waktu itu dia ikut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diikut kehendak nafsu dia, diikut pada waktu itu apa jua yang mana ada pada kemahuan nafsu dia, semua benda diikut. Lalu itu adalah orang yang mana dia buat macam tu, lepas tu apa dia punya sangkaan, dan kemudian dia berangan-angan kepada Allah, berangan-angan yang dia akan dapat kebaikan di akhirat dan pengampunan, tapi langsung tak mahu beramal dan bertaubat. Maka ini adalah orang-orang yang bodoh. Siapakah orang yang bodoh? Dia tak nak buat tindakan dekat dunia, wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi berharap macam-macam daripada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Allah semestinya itu ucapan yang benar, tetapi tindakan orang itu adalah tindakan yang salah, tindakan orang yang ahmak. Sabda Nabi SAW, kena lihat nota kaki yang kelima. Hadis ini sebenarnya hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu sebenarnya riwayat yang sebenar bukanlah ahmak, tetapi al-ajiz pun memberi makna lemah, memberi makna bodoh. Cuma riwayat itu adalah riwayat al-ajiz, bukannya al-ahmak. Seterusnya kata Imam Ghazali, lalu cuba kamu letakkan situasi orang yang tak nak bertaubat, lalu dia berkata Allah pengampun dan penyayang. Orang yang tak nak meninggalkan maksiat, lalu dia klaim Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Cuba letakkan situasi orang yang sedang berangan-angan ini dalam situasi yang lain supaya mudah faham. Dan ketahuilah bahawasanya siapa yang mahu menjadi seorang yang berilmu tetapi dia tak nak belajar mencari ilmu dan hanya berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, Allah berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Tak payah tulis, tak payah ulang kaji. Lalu cuba kita cakap macam ni dekat sekolah. Cikgu suruh belajar, cikgu ini semua benda tak betul. Kenapa? Kerana Allah itu maha mengetahui. Allah boleh campakkan ilmu dalam hati saya tanpa saya perlu belajar. Cuba cakap begitu di sekolah. Cuba cakap begitu dengan ibu bapa yang nak menghantar kita ke sekolah. Cuba kalau anak kita cakap macam tu. Kalau anak kita cakap macam tu, mak tak payah dah sekolah-sekolah ni, belajar online ke tak payah. Allah maha berkuasa. Tiba-tiba dia punya yakin tinggi pula. Allah Maha Berkuasa, Allah boleh bagi saya ilmu tanpa tak payah belajar. Banyak orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah bagi ilmu tanpa belajar. Maka tak payah belajar. Tak payah belajar. Mak dan ayah tak payah belajar. Adakah kita boleh terima alasan yang macam tu? Itu dalam bab ilmu. Seterusnya kata Imam Ghazali, begitu juga sama halnya muka surat 124 dengan seseorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu dia meninggalkan usaha. Dia tak nak bekerja, dia tak nak berniaga, dia tinggalkan usaha, dia tidak mahu bertanam, berkebun ataupun berniaga, bahkan duduk sahaja di rumah dalam keadaan menganggur sambil berkata Allah Ta'ala Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, milik Allah segala khazanah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu khazanah daripada perbendaharaan harta sehingga aku tak payah berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hamba dia.
Macam mana? Kalaulah contohnya ada orang cakap macam tu dengan kita, anak kita. Tak payah dah apply kerja ni mak, tak payah dah. Ini semua karut je. Allah yang bagi rezeki. Duduk rumah je, tak payah. Duduk rumah je, tak payah buat apa-apa. Rezeki Allah akan bagi. Dan Allah boleh bagi lagi banyak rezeki daripada orang yang bekerja. Ini tawakal tak kena tempat. Ini tawakal tak kena tempat. Sama macam orang yang nak dapat anak tapi dia tak nak kahwin. Dia nak anak, tak payah kahwin-kahwin. Ini semua asbab je. Allah boleh bagi anak tanpa adanya isteri, tanpa adanya perkahwinan. Ini semua adalah kenyataan-kenyataan yang walaupun benar, tetapi orang yang bercakap itu adalah orang yang tidak cerdik. Orang yang mana tidak cerdik. Sebab itu kata Imam Ghazali, maka apabila engkau dengar perkataan orang seperti ini, sudah tentu engkau akan menganggap bahawa orang yang berkata ini adalah orang yang bodoh. Bodohnya dini, nak tegur nanti aku pula jadi macam dia. Baik diam sahaja. Baik diam sahaja. Sebab itu kata Imam Ghazali, ini adalah perkataan orang-orang yang tak cerdik. Dan sudah tentu engkau akan mengolok-oloknya, mengatakan salah seperti itu. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah, betul. Apa yang mereka sifatkan tentang kekuasaan Allah, betul. Apa yang mereka sifatkan tentang Allah, semuanya benar. Allah Maha Pengampun, benar. Allah boleh bagi ilmu tanpa belajar, benar. Allah boleh bagi rezeki tanpa berusaha, benar. Semua tu benar. Tapi orang yang cakap, yang pada waktu itu dia tak buat tindakan, maka sebenarnya itu adalah orang yang kurang cerdik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah tanpa sebarang usaha untuk mendapat pengampunan, tak ada taubat. Doa, ya Allah ampunkan aku, ampunkan. Tapi taubatnya tak nak. Usaha meninggalkan dosa tu tak nak. Tapi minta, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi tak nak bertaubat. Padahal taubat taklah susah mana. Hanya 3 syarat taubat jika berkaitan dengan Allah. Dan 4 jika berkaitan dengan manusia. Dan pada waktu itu dia tak nak buat. Dia tak nak buat taubat tadi. Bahkan pada waktu itu dia tak nak kembali pada Allah. Akan tetapi dia asyik kelim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Maka kata Imam Ghazali, orang seperti ini akan ditertawakan oleh orang yang faham tentang agama, bahawa pada waktu itu dia sedang menipu dirinya sendiri. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, kata Imam Ghazali, pada suratul Najm ayat yang ke-39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasanya manusia itu dia takkan dapat kecuali apa yang dia usaha. Apa tindakan yang dia buat, maka pada waktu itu itulah hasil dia. Tindakan dia baik, Allah gandakan berpuluh, beratus, bahkan kadangkala sebahagian amalan tak berhitung. Apabila dia buat jahat, pada waktu itu Allah letakkan satu kejahatan untuk dia. Apabila dia bertaubat, barulah dihilangkan kejahatan tadi. Kalau dia tak bertaubat, walaupun dalam hati dia yakin bahawa Allah Maha Pengampun, tetap pada waktu itu dosa itu akan kekal berada di situ. Lalu inilah dia, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu Allah hanya akan bagi kepada manusia apa yang dia usaha. Ayat suratul Najm ayat 39. Kemudian suratul Tahrim ayat yang ke-7. Dalil yang kedua, firman Allah. Allah berfirman, innama tujzaun ma kuntum ta'malun. Hanya sahaja kamu akan dibalas oleh Allah mengikut apa yang kamu lakukan. Allah punya balasan bukan apa yang pada waktu itu kamu percayakan. Masalah iman, masalah lain. Cumanya pada waktu itu tindakan apa, itulah balasannya. Walaupun dalam hatinya ada iman, tapi tindakannya adalah maksiat dan dosa, neraka dulu sebelum ke syurga. Ketika mana pada waktu itu tindakannya pada waktu itu adalah baik, maka Allah akan masukkan ke syurga. Lalu Allah beri balasan berdasarkan pada waktu itu tindakan dan juga perbuatan.
Sebab itu apakah balasan Allah dalam suratul Infitar ayat 13 hingga 14? Firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik ke syurga, orang yang jahat akan ke neraka. Lalu adakah kalau orang jahat itu pada waktu itu dia tetap yakin, dia tetap sebut Allah pengampun, dia boleh ke syurga? Tidak, tempatnya adalah ke neraka. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta. Kenapa? Manusia dekat dunia dia belajar, dia mencari rezeki, dia tak tinggalkan kerana bersandar kepada kemurahan Allah. Tak ada orang yang dia tak nak mencari rezeki dengan kata-kata tak apa, Allah tu Maha Pemurah, Allah boleh bagi rezeki. Tak ada. Manusia dengan rezeki dia percaya bergantung kepada usaha, perancangan dan sebagainya. Maka begitulah halnya, engkau tidak boleh meninggalkan berbuat bekal akhirat hanya kerana bersandar kepada kemurahan Allah. Kata Imam Ghazali, maka janganlah engkau malas berbuat ibadah kerana Allah pemilik dunia dan Allah pemilik akhirat itu adalah Tuhan yang sama. Lalu kalaulah untuk dunia kamu berusaha, sebenarnya Allah adalah Tuhan yang sama di dunia dan Tuhan yang sama di hari akhirat, bukan Tuhan yang berbeza. Macam mana Allah punya balasan terhadap tindakan kita di dunia, begitulah balasan kepada kita di hari akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih, baik di dunia maupun di akhirat. Kemurahan Allah tidak bertambah dengan ketaatan. Kemurahan Allah bahawa Allah memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi dengan penuh segala kenikmatan dan kebahagiaan. Lalu itu kemurahan Allah. Kemurahan Allah adalah Allah tunjukkan jalan. Kita yang kena melangkah pada jalan itu. Kemurahan Allah, Allah tunjukkan mana yang Allah suka. Kita yang pada waktu itu kena buat apa yang Allah suka. Dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat pendek. Lalu sebenarnya dunia ni pendek banding dengan akhirat tanpa hujung. Lalu dengan syarat Allah dah tunjukkan apakah amalan yang Allah suka. Contohnya Lailatul Qadar, usaha padanya. Dan itu pun Nabi tunjukkan. Jadi kita kena didik nafsu kita bagaimana kita menghidupkan 10 malam yang terakhir Lailatul Qadar. Kalaulah kita tak didik, kita ambil ringan, maka itulah balasan yang kita dapat. Lalu Allah punya pemurah, Allah tunjukkan jalan. Kita punya kehendak, kita mesti tinggalkan nafsu untuk beberapa hari pada kehidupan dunia yang sementara. Pada waktu itu melakukan perkara yang mendatangkan redha dan kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ghazali, inilah yang dimaksudkan dengan kemurahan Allah. Allah tunjukkan jalan, Allah berikan hidayah dan bimbingan. Kamu yang kena berjalan pada waktu itu. Kata Imam Ghazali, maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan kosong, dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para nabi dan orang-orang yang salih. Kata Imam Ghazali, maka janganlah engkau mengharapkan memetik buah yang kau tak tanam. Keluar rumah, mana buah durian ni? Kenapa tak keluar? Padahal dia tak pernah tanam durian. Orang akan panggil ini bukannya orang yang tak cerdik, ini orang gila. Dia marah-marah satu taman. Siapa ambil durian aku? Siapa ambil buah aku? Tapi dia sendiri tak pernah tanam. Maka itu bukannya sekadar ahmak dah. Itu adalah majnun. Itu dah gila. Dia tak buat usaha tetapi mengharapkan hasil. Lalu sangat pedas teguran Imam Ghazali. Dia tak pernah bertaubat. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak pernah bertaubat. Tapi pada waktu itu dia mengharapkan Allah ampunkan dia. Maka adakah betul begitu? Sama sekali tidak, sebenarnya bukan begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Kata Imam Ghazali, maka janganlah engkau mengharapkan memetik buah yang tidak engkau tanam. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan pengampunan kepada orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin salat, orang yang rajin melakukan pengorbanan dan orang yang bertakwa.
ringkas kata Imam Ghazali rahimahullah, muka surat 126, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat yang dah disebutkan sebelum ini. Ada 7 anggota zahir yang kita dah sebut: mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Apakah dia? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Inilah 7 anggota badan pelihara daripada maksiat. Bagaimana Imam Ghazali telah terangkan dan panjang lebar beliau terangkan untuk lidah, kerana lidah yang banyak melakukan maksiat. Sebab itu kata Imam Ghazali, sebagai penutup pada waktu itu untuk meninggalkan maksiat zahir, kata Imam Ghazali, ringkas kata, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat-maksiat yang telah disebutkan sebelum ini, dan ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang zahir ini yang akan datang daripada perintah yang datang daripada hati. Kita hanya boleh meninggalkan maksiat zahir bila hati kita nak, bila hati kita suruh, bila hati kita mahu. Dalaman itu, kerana hati itu adalah umpama raja, hati itu adalah umpama ketua, hati itu adalah umpama kekuatan yang kontrol segala-galanya. Sebab itu kata Imam Ghazali, dan apabila engkau ingin memelihara segala anggotamu yang zahir, maka jangan lupa mulakanlah untuk memperbaiki dengan membersihkan hatimu. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa batin. Yang tadi semua takwa zahir, anggota badan zahir tinggalkan maksiat. Tapi jangan lupa, yang bagi arahan adalah hati. Lalu hati itu dipanggil sebagai takwa batin. Dan hati yang ada di dalam badanmu itulah yang dinamakan dengan mudghah, segumpal daging. Yang apabila segumpal daging yang Nabi sabda dalam hadis, idza saluhat, bila segumpal daging itu baik, maka pada waktu itu baiklah seluruh anggota amalan yang keluar daripada seluruh anggota tubuh badan manusia. Wa idza fasadat, namun apabila segumpal daging itu rosak, sabda Nabi SAW, maka rosaklah amalan yang keluar daripada seluruh anggotamu. Dan kebersihan hati itu hanyalah dicapai melalui muraqabah, kata Imam Ghazali. Apakah itu muraqabah? Nota kaki yang ke-6, kata Syekh Fahmi Zamzam, iaitu menghadirkan Allah di dalam hati, yang Allah sedang melihat kita. Itulah maksud muraqabah. Kena contoh, kalaulah ada orang yang sentiasa tengok kita, ada tak kita pada waktu itu nak buat maksiat? Ada orang tengok kita, dia tengok je kita, dia bukan tengok tempat lain. Ada seorang cukup, kerja dia tengok kita, waktu kita dalam bilik dia tengok, waktu kita buat apa pun dia tengok. Ada tak kita nak buat maksiat? Kita tak berani nak buat maksiat kerana ada orang tengok. Lalu kunci untuk hati itu sentiasa bersih, sentiasa ingat kepada Allah, kena sentiasa hadirkan bahawa Allah sentiasa melihat kita, dan itulah yang dipanggil muraqabah. Fasal yang kedua, kita lihat muka surat 127. Fasal yang kedua adalah rentetan daripada muka surat 102. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu sambungan daripada fasal pertama, meninggalkan maksiat yang zahir, maka sambungannya adalah fasal yang kedua, meninggalkan maksiat batin, iaitu maksiat hati. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang ada urusan tak mengapa. Moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kita lihat fasal yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin, iaitu maksiat hati. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada dalam hati itu banyak. Sifat mazmumah ni banyak sekali. Tapi Imam Ghazali akan kongsikan 3, kerana buku ni ringkasan. Nak tahu lebih lanjut, kena rujuk kitab beliau Ihya Ulumuddin. Lalu hanya ada 3 yang beliau kongsikan di sini. Terlalu banyak.
dan menyucikan hati daripada kotoran itu memerlu kepada usaha yang berterusan. Sebab hati ni kerap kotor. Bila pada waktu itu buat dosa terus kotor. Lalu nak cuci dia bukanlah setahun sekali waktu Ramadan je. Bukan. Nak cucinya bukanlah pada waktu penghujung usia. Tidak. Pencuciannya adalah berterusan sentiasa. Kotor je cuci, kotor je cuci. Kalaulah nak tunggu berkarat baru nak cuci, ambil masa penyucian dia. Sebab itu kata Imam Ghazali, perlu kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengubat hati pula sangat susah dan telah hilang punya kebanyakan ilmu dan amalan yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Kerana orang telah melupakannya. Orang lupa tentang hati. Orang lupa tentang dalaman. Manusia banyak bagi perhatian kepada luaran. Dan mereka terlalu sibuk menghimpunkan perhiasan dunia. Telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah hati ini dalam kitab kami Ihya Ulumuddin pada juzuk, pada bahagian yang membicarakan tentang al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan, dan pada bahagian-bahagian al-munjiat, perkara-perkara yang perlu dibuat untuk selamat. Perenggan yang terakhir, muka surat 127. Walaupun demikian, kata Imam Ghazali, pada kitab kami ini, kami hanya akan sebutkan tiga sahaja sifat hati yang jahat, yang mana tiga ini kebiasaannya ada pada orang berilmu. Tengok kata Imam Ghazali, tiga ni bukan ada pada orang awam, ada pada orang berilmu. Kalaulah ada pada orang yang ada ilmu, bagaimana pula pada orang biasa? Selalunya ada. Lalu jangan orang yang berilmu ingat dia tak ada tiga sifat ini. Sebab itu kata Imam Ghazali, kita bincangkan tiga sifat yang ada pada orang berilmu. Sebab orang yang baca kitab Bidayatul Hidayah, yang sudi nak dengar kitab Bidayatul Hidayah pun adalah orang yang minat nak belajar ilmu. Lalu orang yang berilmu semua ada tiga sifat ini. Apatah lagi orang awam, apatah lagi orang biasa. Apakah tiga sifat ini? Moga Allah pelihara saya, setiap daripada kita, daripada sifat mazmumah tercela ini. Kata Imam Ghazali, iaitu sifat yang biasa di kalangan ulama yang ada pada zaman ini. Ulama bukanlah bererti ulama selamat. Tak ada ulama yang maksum. Tak ada ulama yang waktu itu terpelihara. Semestinya ada ulama yang ahlullah, yang Allah jaga. Tetapi kata Imam Ghazali, inilah sifat yang kebanyakannya ada pada orang berilmu dan apatah lagi orang biasa. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, supaya engkau dapat menjauhi daripadanya, kerana sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan sebab bagi beberapa sifat tercela yang lain. Apakah tiga sifat itu? Yang pertama hasad, dengki. Yang kedua riak. Dan yang ketiga ujub. Kata Imam Ghazali, maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya. Kerana apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, maka engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, maka engkau tidak mampu untuk menghadapi sifat-sifat yang lain. Tiga sifat ini paling basic ada pada semua orang. Kalaulah kita tak tahu nak bersihkan diri kita daripada tiga sifat ini, kita tak tahu nak bersihkan diri kita daripada sifat yang lain. Sebab itu kata Imam Ghazali, harapan bila aku terangkan cara pembersihan tiga sifat ini, kamu boleh bersihkan dirimu daripada sifat-sifat yang lain. Kata Imam Ghazali, dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, bererti engkau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya. Jangan kata, aku ni dah belajar lah. Memang setiap hari aku ikut kelas. Daripada sebelum subuh sampai tidur, ikhlas je. Aku belajar 15 kelas. Mana mungkin ada riak, ujub, sum'ah? Mana mungkin? Hasad? Mana mungkin? Tak. Kata Imam Ghazali, jangan beranggapan kerana engkau belajar ataupun engkau mengajar, engkau tak ada sifat ini. Orang yang pada waktu itu tak nak menerima kenyataan dia ada sifat ini, sebenarnya sifat itu ada pada dirinya.
Maka sebab itu kata Imam Ghazali, engkau selamat, jangan rasa engkau selamat bila engkau menuntut ilmu daripada segala sesuatu yang berbahaya. Kerana pasti dalam diri kamu pada waktu itu ada hasad, ada riak dan juga ujub. Lalu dalam hal ini sabda Nabi SAW, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Sifat bakhil yang pada waktu itu dipatuhi. Daripada bakhillah membawa kepada hasad. Permulaan hasad adalah bakhil. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ujub, merasa bangga dengan diri sendiri. Maka inilah 3 sifat yang kita akan kongsikan insya-Allah. Daripada waktu ke waktu kita ada lebih kurang berapa muka surat ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lebih kurang 40 muka surat lagi untuk kita khatamkan. Moga-moga kita dapat khatamkan buku ini dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Lebih kurang 53 muka surat. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan kitab ini insyaAllah dalam masa yang terdekat. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini kepada sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan kalaulah ada pada sahabat yang masih lagi ingin untuk membuat pembelian kitab sebagai rujukan, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Kitab ini sangat bagus untuk kita ulang lagi dan lagi baca sebagai peringatan supaya kita tidak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.